begitu masyhur namanya di langit, Uwais Al-Qarni. Ia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Dan doa dia, Nabi cerita doa dia makbul. Kerana itu Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali dan Umar supaya bila berjumpa dengan orang ni, suruh orang ni baca doa kepada kamu dan Umar. Baca doa kepada Umar dan juga baca doa kepada Ali. Bila Ali dan Umar bertemu dengan orang ni, maka dia pun cerita supaya lelaki ini, Uwais Al-Qarni, berdoa kepada Allah untuk kebaikan, keampunan, minta ampun untuk Umar dan juga Ali. Maka Uwais Al-Qarni kata, bukan sepatutnya aku yang berdoa kepada kamu, sepatutnya aku minta kamu berdoa untuk aku. Begitu tawadhu katanya Uwais Al-Qarni bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Ali minta supaya dia berdoa, dia kata, tak patut aku yang berdoa untuk kamu, tapi sepatutnya aku yang minta kamu berdoa untuk aku. Tapi Umar kata, ini pesan Nabi, Nabi pesan aku supaya suruh kamu berdoa. Jadi bila dia dengar bahawa itu pesan Nabi, Nabi yang suruh, maka para sahabat ni, walaupun Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi Uwais bila dengar bahawa Nabi yang suruh, maka dia berdoa kepada Allah SWT. Dan dia minta pada Umar bin Al-Khattab dan juga Ali supaya merahsiakan dia, jangan beritahu orang. Dan dia berdoa pada Allah untuk menamatkan dia ni daripada terus takut diketahui oleh orang. Jadi diriwayatkan bahawa lepas dia balik ke Yaman, dia duduk di Yaman. Bila balik ke Yaman, tak lama lepas itu dia meninggal dunia. Maknanya dia meninggal dunia dalam keadaan orang masih tidak kenal dia. Tidak kenal dia bahawa dia satu makhluk, satu manusia yang nama dia begitu popular di langit. Orang kenal, orang tahu bahawa nama dia popular di langit sebagai yang sebut semalam. Orang tahu dia hebat bila dia mati. Bila dia mati, orang kapal dia hebat. Ramai orang mari ziarah dia dan menguruskan jenazah dia. Orang ni, orang kapal tak kenal siapa dia orang ni. Rupa-rupanya para malaikat turun menguruskan jenazah dia. Begitu penghormatan makhluk di langit pada dia, sehingga bila dia meninggal dunia, urusan jenazah dia diuruskan oleh makhluk di langit, oleh para malaikat. Allah izinkan para malaikat turun menguruskan jenazah Uwais Al-Qarni. Daripada ketika itu barulah orang tahu bahawa dia ni satu makhluk, satu manusia yang begitu istimewa di sisi Allah SWT. Jadi kita hari ni pun atas dunia kadang-kadang ada manusia yang orang tak berapa hormat ataupun tak berapa merasa bahawa dia tu hebat. Tapi umpamanya kita tengok Rabu Abdul Aziz masa dia hidup, ramai orang yang tak suka dia, mencela dia, kata dia macam-macam. Tapi bila dia meninggal dunia, kita tengok macam mana kehebatan dia.
jenazah dia diiringi oleh beribu-ribu, dan dia kita naik lantai siapa hari ini masih lagi disebut-sebut nama. Kadang-kadang kita tengok dalam internet, dalam Facebook dan sebagainya, ceramah-ceramah dia masih lagi orang penting, orang berbuh, walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan nampak kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah juga yang berlaku kadang-kadang ada orang yang tidak dikenali ataupun dikutuk dan sebagainya, tapi bila dia mati barulah tahu tentang kehebatan dia. Jadi itu satu pengajaran pada kita. Dan yang kedua saya nak sentuh di sini iaitu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebagaimana tadi Uwais Al-Qarni dirahsiakan oleh Allah SWT. Orang tak tahu kehebatan dia. Lailatul Qadar juga rahsia. Walaupun ada tanda-tanda, tapi itu semua pengejaman kita lah. Macam bagi saya ada temu, ada orang hantar dia kata malam 25 malam bagi dulu, dia kata Lailatul Qadar lah. Pasal apa? Tanda dia ada nampak tanda Lailatul Qadar. Itu tanda pengejaman, dan belum tentu apa yang dia kata itu betul. Dan kita tidak tahu macam mana pekerjaan Allah. Allah lakukan tu lagu mana Lailatul Qadar. Adakah sama di setiap negeri? Kalau kita di Malaysia ni 25, adakah di tempat lain 25 juga? Dan Lailatul Qadar ini sebagaimana disebut, dia bermula daripada waktu maghrib dan tamat waktu subuh. Dan kita tahu atas dunia ni waktu maghrib tak sama. Kita sekarang semaya subuh, maka semaya subuh lagi masa ni. Jadi mana kalau benda tu berlaku malam, mana kita dah lupa. Kalau Lailatul Qadar berlaku semalam, kita habis dia waktu Lailatul Qadar, tapi maka tak habis lagi kerana dia tak masuk lagi waktu subuh. Jadi itu pekerjaan Allah, dan Allah rahsiakan. Di antara benda-benda banyak yang Tuhan rahsiakan itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita terus beramal. Kerana kita tak tahu, yang ketahui Allah. Jadi kerana kita tak tahu tu kan kita ada beramal. Kerana ada sebahagian daripada kita lah, bila tahu rahsia, kita akan jadi mati amalan. Tidak sebagaimana para sahabat, walaupun dia tahu rahsia tapi dia terus melakukan amal ibadah. Macam kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tahu dah Nabi telah memberi jaminan pada dia bahawa dia adalah ahli syurga. Nabi dah bagi tahu bahawa Abu Bakar ni ahli syurga, wajib bagi dia masuk syurga. Nabi kata. Bahkan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar, satu ketika Nabi menceritakan bahawa orang masuk syurga ni ikut pintu-pintu yang nama dia tercatat. Kalau orang beraih sembahyang, maka di syurga nanti ada pintu sembahyang. Orang itu akan masuk ke pintu sembahyang. Ada orang yang beraih puasa, mana dia bukan puasa Ramadan saja, puasa-puasa lain pun dia ada buat. Dalam setahun tu banyak dia berpuasa daripada tak puasa. Orang ni akan masuk pintu puasa di syurga, yang dinamakan pintu Rajat. Orang masuk itu. Orang yang suka bersedekah, banyak harta dia dihabiskan untuk bersedekah, maka orang ini akan masuk pintu sedekah.
Nabi cerita pintu syurga itu ada 7 kan? Semua orang akan masuk mengikut keistimewaan orang tu. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, ada nama dia itu tercatat berlaku di semua pintu syurga tu. Dalam pintu puasa nama dia ada, dalam pintu sembahyang nama dia ada, dalam pintu sedekah tu ada. Dia ada berlaku nama-nama dia situ. Maka Nabi kata ada orang yang nama dia ada semua di pintu syurga. Dan aku harap kamu salah seorang daripada Nabi kata. Bila Nabi kata itu, bermakna bahawa Sayyidina Abu Bakar ni nama dia ada di semua pintu syurga. Dia boleh masuk ke mana-mana dia nak. Mana situ dia boleh masuk. Di situ mereka cek nama ada, boleh masuk boleh. Di situ nama ada, boleh masuk. Itu hebatnya. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar dah tahu dah dia ahli syurga, tapi amalan dia tak berubah. Amalan dia tidak berubah. Kalau kena kita masuk dalam nama ada dia. Tak payah itu lawan nama ada dia, senang. Tapi Sayyidina Abu Bakar terus bertempur selumuh melakukan amal ibadah kepada Allah SWT, walaupun dia telah terjamin syurga oleh sabda Rasulullah SAW yang menceritakan 10 orang yang nama dia dirakamkan sebagai ahli syurga. Jadilah itulah sedikit tazkirah, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga Bismillahirrahmanirrahim.